Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khairi ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Mari sama-sama kita memulakan program pada malam ini dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang dimuliakan Tuan Imam, seterusnya Tuan Bilal, Barisan Al-Jatan Kuasa Masjid Makmuriyah Sungai Besar, tuan-tuan guru, puan guru, hadirin hadirat sidang jemaah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini kita berada di akhir Jamadil Awal. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat berjumpa sekali lagi dalam program, mudah-mudahan program yang memberi manfaat kepada kita semua. Dan insya-Allah pada malam ini saya bercadang untuk berkongsi maklumat berkenaan dengan satu perbahasan yang ada dalam ulumul Quran, iaitu perbahasan tentang tafsir Israiliyat. Sekadar berkongsi, mungkin sebagian daripada kita jarang untuk kita mengkaji tentang tajuk ini, tetapi tanpa kita sedar ataupun kita sedar, mungkin kadang-kadang penceramah-penceramah pada malam-malam ataupun hari-hari kebesaran Islam, ada kalanya mereka juga ada menyebut cerita-cerita yang sebenarnya mungkin cerita itu daripada sumber-sumber Israiliyat. Jadi pada malam ni kita nak mengambil tahu tentang apakah di Israiliyat, apakah Israiliyat itu dan apakah kesannya kepada keadaan kita sebagai umat Islam. Israiliyat ni adalah satu perbincangan yang lama. Sejarah mengatakan bahawa sesungguhnya walaupun ketika itu Nabi SAW belum diutuskan oleh Allah untuk menjadi Rasul, tetapi gerakan ataupun penyebaran cerita-cerita yang datangnya daripada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ataupun Kristian itu telah meresap ke dalam pengetahuan sebahagian daripada orang Arab. Dikatakan bahawa apabila orang-orang Yahudi telah dihalau daripada Mesir, ataupun mereka ini telah menjadi manusia-manusia yang gelandangan, berada di banyak tempat, maka sebenarnya mereka ini telah membawa pengetahuan mereka itu diambil daripada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Walaupun di sana kita maklum kitab Taurat yang ada pada hari ini yang dipegang oleh orang-orang Israel, kemungkinan besar sudah lagi tidak asli ataupun tidak suci. Dia adalah kitab yang telah ditukuk tambah dan direka. Tetapi pada sebelum kedatangan Rasulullah, di sana ada orang-orang yang ahli kitab, iaitu orang-orang yang telah membaca kitab Taurat dan telah beramal dengan kitab Taurat, ataupun mereka yang telah beramal dengan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Musa, kalau kitab Taurat, dan Nabi Isa untuk kitab Injil. Jadi kita masuk pada malam ni sekadar pendedahan berkenaan dengan Israiliyat. Secara ringkasnya, Israiliyat ni adalah cerita-cerita yang datangnya daripada orang-orang Yahudi yang dimasukkan ke dalam tafsir Al-Quran. Itu gambaran yang mudah. Cerita-cerita yang diambil daripada orang-orang Yahudi kerana mereka ini adalah ahli kitab, dan kebanyakan cerita ini menyentuh tentang kehidupan nabi-nabi, para rasul,
ya kejadian-kejadian alam, ya keadaan syurga dan neraka dan bermacam-macam lagi lah, ya berkenaan dengan ya orang-orang alim, ya, cerita-cerita mitos yang mungkin bercampur aduk sama ada ia benar ataupun tidak. Maka pada malam ni kita cuba nak bincang, saya cuba dedahkan sebagai ya, makluman kepada tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan ya sedikit sebanyak kita tahu bahawa perbincangan tentang Israiliyat ini juga menjadi sebahagian daripada tajuk di dalam ulumul Al-Quran. Jadi dari sudut bahasa, Israiliyat ini adalah ya kata jamak, kata nama jamak daripada perkataan Israiliyah yang dinisbahkan kepada Bani Israel. Bani Israel ni siapa? Yahudi lah. Sebahagiannya adalah orang-orang Yahudi ataupun ya, kalau kita nak lebih jelas, Israel ini adalah gelaran kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Ya, daripada Nabi Yaqub ini ya bermulalah ya keturunan Yahudi. Ya, yang mana kalau kita lihat sejarah Nabi Yaqub alaihi salam, bagaimana mereka boleh masuk ke dalam Mesir pada zaman Nabi Yusuf. Ya, dalam surah Yusuf ada diceritakan kisah ini. Ya, apabila Nabi Yusuf telah menjadi governor, ya, ataupun orang yang ada jawatan di dalam kerajaan Mesir, maka bermulalah ketika itu masuknya orang-orang keturunan Nabi Yaqub alaihi salam yang dikenali sebagai Yahudi. Yahudi ini dikatakan adalah ya daripada keturunan Nabi Yaqub. Namanya Yahuda. Ya, daripada Yahuda ini lahirlah keturunan ya orang-orang Yahudi. Manakala Israel ini adalah gelaran kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Yang mana perkataan Israel, Is itu adalah hamba, Ra'il itu adalah Allah. Maka Israel itu maksud asalnya adalah hamba Allah. Itu bermulanya nama Israel. Ya, Bani Israel. Ada orang bincang, ada lagi ke Bani Israel pada hari ini? Sebagian ulama mengatakan Bani Israel sudah tidak ada, sudah habis. Ya, yang ada pada hari ini orang-orang yang mengaku mereka Bani Israel. Wallahu alam, itu satu perbahasan. Ya, tetapi apa sekalipun pada hari ini dikenali sebagai orang-orang yang beragama Yahudi. Ya, di negara haram Israel itu kebanyakan mereka dikenali sebagai orang-orang yang berpegang kepada agama Yahudi. Adakah mereka keturunan daripada Bani Israel ataupun daripada keturunan Nabi Yaqub alaihi salam? Wallahu alam. Cuma sebahagian daripada ulama mengatakan tidak ada. Jadi Bani Israel ini sudah tidak ada. Yang ada pada hari ini adalah yang berpegang kepada agama Yahudi. Jadi Yahudi ini dinisbahkan kepada agama. Itu satu pandangan lah. Mungkin ada pandangan-pandangan yang lain. Ya, kita tak ambil yang itu. Kita cuma nak bincangkan tentang ya Israiliyat ini. Ya, asalnya daripada perkataan ya Israel. Ya, iaitu dinisbahkan ataupun gelaran bagi Nabi Yaqub alaihi salam. Dari mana Israel itu adalah Abdullah. Baiklah. Jadi apa dia Israiliyat? Ya, apakah dia Israiliyat? Ya, saya keluarkan beberapa pandangan. Ya, sebelum kita masuk kepada contoh-contoh, sebenarnya banyak contoh kisah-kisah Israiliyat ini. Ya, kita akan jumpa beberapa contoh. Ya, contoh-contoh bahawa ini adalah kisah Israiliyat. Antara ta'rif ya Dr. Hussein Az-Zahabi. Ya, ni orang-orang yang terkemudian lah. Walaupun makna lahiriah dari Israiliyat itu bererti pengaruh-pengaruh kebudayaan Yahudi terhadap penafsiran Al-Quran. Jadi secara umumnya sebagian besar ulama yang mengkaji tentang Israiliyat, mereka memberi maksud Israiliyah ini adalah apa-apa yang datangnya daripada orang Yahudi, yang dikisahkan oleh orang Yahudi. Maka ada ulama-ulama Islam yang mengambil tafsiran-tafsiran mereka ini, cerita-cerita mereka ini dimasukkan ya sebagai tafsir kepada Al-Quran. Itu secara ringkas. Maka kata Dr. Hussein Az-Zahabi, dia kata apa? Kami mendefinisikan lebih luas daripada itu, iaitu pengaruh kebudayaan Yahudi dan Nasrani terhadap tafsir Al-Quran. Jadi Israiliyat ini sama ada cerita-cerita daripada orang Yahudi, cerita-cerita daripada orang Nasrani, yang mana kedua-duanya itu dikenali sebagai Ahlul Kitab. Ya,
tafsiran ataupun cerita-cerita mereka itu, ya, sebagian ulama mengambil kisah-kisah yang mereka ceritakan dijadikan sebagai tafsir kepada Al-Quran. Contohnya perkara-perkara yang berkaitan dengan cerita para nabi dan rasul. Ya, tuan-tuan sekalian, mungkin kita pernah mendengar, ya, tentang, mungkin ada cerita Nabi Daud alaihissalam mempunyai 10 orang isteri atau 100 orang isteri. Nabi Sulaiman katanya ada 1000 orang isteri. Soalannya, adakah di sana hadis-hadis yang menyatakan tentang keadaan sedemikian? Ya, sebenarnya ia diambil daripada cerita-cerita orang-orang Yahudi. Dan yang lebih teruk daripada itu, ya, ada tuduhan-tuduhan yang menceritakan tentang keburukan Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau kita baca dalam surah Yusuf, ya, Nabi Yusuf ini, ya, kita maklum, ya, baginda adalah seorang yang, ya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, daripada godaan Zulaikha. Godaan Zulaikha. Persoalannya, dalam Quran tidak disebut nama perempuan itu Zulaikha. Ya, yang kedua, tuan-tuan sekalian, cerita pasal Zulaikha. Ya, yang ada riwayat-riwayat menyebut Zulaikha ini oleh kerana terlalu rindu dan kasihnya kepada Nabi Yusuf alaihissalam, ya, dia sampai orang kata terbiar, terasing, ya, dia sampai, ya, menjadi orang kata macam orang tak betul. Itu kan ada kisah-kisah, ya, yang diceritakan tentang, ya, antara Zulaikha dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka sebagian ulama menyebut, ya, mungkin di sana bercampur aduk dengan cerita-cerita daripada orang-orang Israel. Ya, dan banyak lagi lah, Nabi Adam, kejadian Nabi Adam dan Hawa, ya, suasana mereka di dalam syurga. Ada cerita-cerita yang banyak tentang, ya, keadaan syurga. Sebab syurga ni satu benda yang tak kita pun nak bayangkan, tak boleh nak bayang sebenarnya. Nabi kata apa? Ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara an qalbi bashar. Tapi tiba-tiba ada gambaran syurga-syurga. Macam mana syurga? Cerita-cerita yang disebut dalam tafsir. Sebahagiannya ada disebut dalam hadis Nabi, betul. Tapi mungkin sebahagian daripada cerita-cerita tersebut datangnya daripada kisah-kisah yang diambil daripada orang-orang Yahudi atau Nasrani. Contoh yang lain, Nabi Daud, ya, ada kisah-kisah yang menyebut bahawa Nabi Daud alaihissalam, ya, dia ada sampai perasaan dengki, ya, kepada Nabi Sulaiman, tak silap saya, ataupun Talut yang dikatakan ada perasaan dengki kepada Nabi Daud alaihissalam. Mana datangnya cerita-cerita ni? Sebab Nabi Talut itu bila mengalahkan Jalut, dia diangkat menjadi pemerintah, menjadi ketua kepada orang-orang Yahudi. Tapi ada satu cerita bahawa Nabi Talut itu dikatakan dia memusuhi, ya, Nabi Daud alaihissalam, walaupun dikatakan Talut telah mengahwinkan anaknya berkahwin dengan Nabi Daud, sehingga dikatakan Nabi Daud itu berjaya menguasai kerajaan dan menggulingkan Talut. Ada kisah-kisah tersebut. Mana datangnya kisah ini? Ya, sebahagiannya daripada sumber-sumber orang-orang Yahudi. Ya, dan banyak lagi lah contoh kejadian langit dan bumi. Ya, macam contoh ada satu surah namanya surah Qaf. Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum. Saya lupa ayat berikutnya. Pun ada tafsiran, ya, tentang surah Qaf yang menceritakan tentang kejadian bumi. Yang mana ada tafsiran yang mengatakan bahawa, ya, bumi itu sebenarnya berada di atas tanduk yang besar. Tanduk ni kalau berubah, bergerak, maka berlakulah kegoncangan, berlakulah gempa bumi. Itu disebut dalam tafsir. Tetapi, ya, status tafsir ataupun, ya, kenyataan yang dipetik, ya, dari kitab-kitab tafsir ini, ya, adalah diambil daripada cerita-cerita orang Yahudi. Maka, ya, kata Dr. Hussein Azabi, ya, apa-apa yang dicedok, ya, tuan-tuan sekalian, ya, kita ada kuliah tafsir. Saya percaya Ustaz Ismail dia akan menceritakan, ya, huraian itu berdasarkan kepada riwayat-riwayat yang muktabar. Ya, tetapi kadang-kadang kita membaca buku, ya, kita terbaca cerita-cerita. Cerita-cerita ni kadang-kadang menarik. Ya, kita ni suka cerita yang menarik. Kita suka cerita yang jadi kita kagum dan terpegun.
Ni yang masalah, iaitu cerita-cerita dalam buku-buku, ke dalam surat khabar. Mungkin kita terbaca dalam artikel-artikel, kita buka internet kan, pun terlalu banyak cerita-cerita sebegini. Maka tak boleh tidak kita kena perhatikan semula sumber, di manakah sumber itu diambil. Dan antara definisi lain, kata Dr. Husin Az-Zahabi, dia kata apa? Ataupun kisah dan dongeng kuno yang diserapkan dalam tafsir dan hadis, yang asal riwayatnya itu kembali kepada sumbernya, iaitu Yahudi dan Nasrani. Ataupun cerita-cerita yang sengaja diseludupkan oleh musuh-musuh Islam ke dalam tafsir dan hadis, yang sama sekali tidak dijumpai dasarnya dalam sumber-sumber yang lama. Kalau hadis, dia akan menjadi hadis maudhu', disandarkan kepada Nabi. Bila disandarkan kepada Nabi, rupanya bukan datang daripada Rasul, maka hadis itu namanya hadis maudhu', hadis reka-rekaan. Dan ia cukup banyak berlaku pada zaman-zaman awal. Pada zaman tabi'in sebagai contoh, banyak berlaku orang-orang yang mereka hadis dan disandarkan kepada Rasulullah, maka dihukumkan hadis ini hadis maudhu'. Ataupun hadis itu dhaif, yang terlalu dhaif, mungkar sebagai contoh. Pembagian hadis dhaif banyaklah. Ada hadis yang mungkar, ada hadis yang syaz, dan bermacam-macam lagi. Itu perbahasan yang lain. Dr. Said Ahmad Khalid, dia sebut Israiliyat adalah riwayat-riwayat yang berasal dari ahli kitab, baik yang berhubungan dengan agama mereka ataupun yang tidak ada hubungannya sama sekali dengannya. Disabitkan riwayat Israiliyat kepada orang-orang Yahudi kerana pada umumnya para perawinya berasal dari kalangan mereka yang sudah masuk Islam. Siapa contohnya? Pada zaman Nabi ada seorang, namanya adalah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni orang Yahudi asalnya, maka dia pun masuk Islam pada zaman Nabi. Pada zaman sahabat, Sayyidina Umar Al-Khattab telah masuk Islam, seorang pendeta Yahudi yang banyak mengetahui tentang kisah-kisah Nabi-Nabi dan Rasul, kerana dicatat dalam kitab mereka. Namanya Ka'ab bin Al-Ahbar. Ini orang Yahudi yang dikatakan sebagai pendeta. Ka'ab bin Al-Ahbar ni masuk Islam pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Maka rupanya ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi ataupun para tabi'in yang merujuk kepada orang-orang seperti Ka'ab bin Al-Ahbar ini untuk mendapatkan pandangannya mengenai kisah-kisah yang berlaku kepada Nabi-Nabi dan Rasul yang terdahulu. Jadi itulah antara bermulanya kemasukan cerita-cerita Israiliyat dalam tafsir. Dan ramai lagi dikatakan tokoh-tokoh pendeta Yahudi masuk Islam, dan mereka ini berkongsi maklumat pada asalnya. Sebab perkongsian mereka ni sebenarnya banyak tahu cerita. Cerita yang mereka ambil daripada orang-orang sebelum mereka. Sebab kita maklum Bani Israel ini ramai diutuskan kepada mereka para nabi. Ramai nabi-nabi. Maka banyaklah cerita-cerita yang diambil daripada mereka ini, disampaikan pula kepada orang-orang selepasnya. Maka bila sampainya zaman Islam, maka umat Islam juga ada yang merujuk. Tujuan rujuk itu apa asalnya? Nak buat perbandingan, nak melihat kesesuaian ataupun mungkin ada persamaan antara kisah-kisah yang mereka simpan, iaitu orang-orang Yahudi simpan, pegang sejak sekian lama, dengan apa yang diceritakan di dalam Al-Quran. Asy-Syarbasi dalam satu tulisannya dia kata, Israiliyat adalah kisah-kisah dan berita-berita yang berhasil dimasukkan oleh orang-orang Yahudi ke dalam Islam, diseludup tu. Kisah-kisah dan kebohongan mereka kemudian diserap oleh umat Islam. Selain dari Yahudi, mereka pun menyerapnya dari yang lain. Tarikh yang keempat, Israiliyat adalah pengetahuan-pengetahuan yang berasal dari Yahudi dan Nasrani yang terdapat pada kitab Injil, penjelasan kitab Injil, kisah-kisah para nabi dan yang lain. Itu gambaran tentang ta'rif. Itulah antara pandangan ulama tentang yang dimaksudkan dengan Israiliyat dalam tafsir. Dan banyak lagi sebenarnya ta'rif yang lain.
Ya, kalau tengok kepada kajian-kajian dalam kitab ilmu Al-Quran, banyak lagi takrif yang lain, tapi boleh kata majoritinya membawa maksud yang sama, iaitu apa-apa yang datang sumber itu daripada orang-orang Yahudi atau Nasrani ataupun orang-orang yang dikenali sebagai ahli kitab. Faktor kemasukan tafsir Israiliyat, ya, yang saya sebutkan tadi, mungkin kita terjumpa cerita-cerita, ya, dalam buku-buku ataupun ceramah. Kalau penceramah suka menceritakan, ya, cerita-cerita yang nampaknya macam luar biasa. Ya, yang saya sebutkan tadi, cerita pasal orang-orang yang soleh yang sebelum daripada zaman Nabi lah, ataupun cerita tentang kejadian-kejadian alam, ya, cerita tentang kejadian-kejadian syurga neraka, malaikat, kejadian manusia dan macam-macam contoh kejadian yang lain, ya, kisah orang-orang yang hidup sebelum zaman Nabi yang dikenali sebagai orang-orang yang soleh, ya, dan cerita-cerita yang berkaitan dengan mungkin peperangan-peperangan. Dalam Quran ada cerita pasal peperangan yang berlaku di antara kaum dan kaum yang terdahulu. Yang saya sebutkan tadi contohnya kaum Jalut, ya, berperang dengan tentera di bawah pimpinan Talut. Itu contohlah, ya, cerita-cerita yang ada. Faktor kemasukan tafsir Israiliyat, kerana isi Al-Quran di antaranya mempunyai titik-titik persamaan dengan isi kitab-kitab terdahulu seperti Taurat dan Injil yang dipegang oleh ahli kitab pada masa itu, terutamanya pada cerita-cerita para nabi dan rasul terdahulu yang berbeza dalam penyampaiannya. Ya, contoh yang lain, ya, tuan-tuan kalau baca surah Kahfi, ya, surah Kahfi tu cerita tentang 7 orang pemuda dalam gua. Tu mungkin kalau kita buka kitab-kitab ataupun catatan-catatan yang menceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi itu, kadang-kadang nama, ada cerita nama anjing itu ialah sekian. Nama anjing, nama orang, ya, 7 orang tu siapa namanya. Dalam Quran tak sebut. Mana dapatnya? Sebahagian merujuk kepada, ya, cerita-cerita Israiliyat. Kita akan bincang nanti hukum. Boleh terima ke? Ataupun tak boleh terima ke? Ataupun macam mana? Yang ni kita akan ambil perhatian lepas ini. Cuma kita nak tengok dulu perjalanan. Macam mana boleh adanya kemasukan cerita-cerita tersebut dalam tafsir Al-Quran. Ataupun cerita-cerita yang, ya, dikisahkan berkenaan dengan Nabi dan Rasul. Kerana apa? Adanya titik persamaan. Kita percaya kepada Nabi-Nabi. Orang Yahudi pun percaya adanya Nabi-Nabi. Ya, cerita Ashabul Kahfi, 7 pemuda dalam gua itu ada dalam kitab Taurat, ada dalam Al-Quran. Ya, kejadian alam, Al-Quran cerita kejadian alam. Dalam kitab orang-orang Yahudi sebenarnya ceritanya lagi detail, lagi panjang lebar. Ya, kejadian manusia, kejadian Nabi Adam, ya, dalam syurga itu banyak ceritanya. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani lebih banyak tahu, ya, tentang cerita tersebut pada masa, ya, awal-awal dululah, pada zaman tabi'in. Satu. Yang kedua, terdapat juga hadis Nabi yang sebenarnya dijadikan sebagai sandaran oleh para sahabat untuk menerima dan meriwayatkan sesuatu yang bersumber dari ahli kitab, meskipun dalam batas-batas tertentu yang dapat digunakan untuk mentafsirkan Al-Quran. Ada hadis Nabi yang membenarkan, ya, mengambil riwayat daripada orang-orang ahli kitab ni. Boleh. Ya, tapi perbahasannya kita akan jumpa selepas ini. Contohnya, hadis Nabi, sampaikanlah dariku walau satu ayat dan ambillah riwayat daripada Bani Israel tanpa halangan. Ya, balighu anni walau ayah, hadisu an Bani Israel wala haraj. Ya, wa man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka bersiap-siaplah untuk mengambil tempatnya di neraka. Jadi sebagian sahabat bila melihat kepada hadis ini, seolah-olah mereka nampak bahawa Nabi mengizinkan mengambil riwayat-riwayat daripada cerita-cerita orang-orang Yahudi atau Nasrani. Sebab tu ada yang mengambil cerita tersebut, ya, mengambil cerita-cerita daripada, ya, kisah-kisah,
penceritaan Bani Israel dimasukkan dalam tafsir. Dan antara tafsir yang dikatakan mempunyai kumpulan cerita-cerita Israiliyat adalah tafsir Ibn Jarir At-Tabari. Tafsir ini satu tafsir yang hebat tuan-tuan sebenarnya. Tafsir yang ulung, tafsir yang antara tafsir terawal yang dikarang oleh Ibn Jarir At-Tabari, yang ulama-ulama mengakui kehebatan beliau sebagai ahli tafsir pada zamannya. Cuma ada dimasukkan cerita-cerita Israiliyat dalam tafsir Ibn Jarir At-Tabari. Begitu juga dengan tafsir Ibn Katsir. Tafsir Ibn Katsir juga dikatakan di sana ada unsur-unsur cerita-cerita Israiliyat. Itu tak menjadi masalah, sebab tentulah imam-imam yang hebat-hebat ini memasukkan cerita-cerita Israiliyat bersebab. Antaranya mungkin sebagai kajian kepada kita. Kajian kepada kita supaya kita tahu mana sumber. Jadi kita tak salahkan mereka. Dan juga tafsir-tafsir yang lain. Banyaklah tafsir-tafsir yang lain yang hebat-hebat yang dikarang oleh ulama-ulama yang lampau, yang pada hari ini kita mengambil manfaat membuat kajian dan menilai semula apa yang telah mereka tulis, dan menjadi ilmu kepada kita pada masa ini. Okey, kita masuk kepada perbincangan bagaimana dengan status cerita-cerita yang datangnya daripada Israiliyat. Tafsir-tafsir yang kadang-kadang kita dengar, penceramah-penceramah memang sedap ceritanya kan. Kita pun jarang dengar, macam best je. Boleh terima ke? Macam mana kita nak berhadapan dengan kalau kita dengar ceramah-ceramah ataupun tafsir-tafsir ataupun cerita-cerita yang kita tak tahu pokok pangkalnya, cuma kita rasa macam seronok nak didengar. Adakah riwayat Israiliyat itu diterima atau ditolak? Sebenarnya ada 3 pecahan, 3 keadaan. Yang pertama, diterima sekiranya berita yang diketahui sama atau sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah, ataupun cerita itu sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Itu boleh. Ambil contoh. Antara lain adalah kisah Nabi Musa AS bersama Nabi Khidir. Cerita Nabi Musa bersama Nabi Khidir. Orang-orang Israel, orang-orang Yahudi pun tahu cerita ini. Cuma sampai keluar cerita ikan sebelah tu. Kan kita dengar cerita ikan sebelah. Mana datangnya ikan sebelah ni? Israiliyat. Yang ada adalah ayat Quran cerita pasal apa? Nabi Musa berjumpa Nabi Khidir. Dalam keadaan sebelum itu, asalnya mereka tu sepatutnya berjumpa di satu tempat. Di satu tempat di sebahagian laut. Tapi tiba-tiba Nabi Musa terlupa dan dia terkehadapan. Cuba tengok balik dalam surah Kahfi. Tiba-tiba keluar cerita ikan sebelah. Ikan sebelah ni mana datangnya ni? Ikan yang sebelah tu lah, sebelah ada daging, sebelah tak ada daging. Wallahu a'lam. Sebab tak ada dalam hadis Nabi sebenarnya. Tak ada dalam Quran cerita pasal ikan sebelah ni. Yang ada adalah pengajaran daripada kisah Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Khidir, yang ada 3 keadaan. Pertama, Nabi Khidir merosakkan sampan yang mereka naiki. Itu ada. Yang kedua, Nabi Khidir membunuh seorang kanak-kanak. Yang ketiga, Nabi Khidir membina semula tembok yang hampir runtuh. Itu ada dalam Quran. Tapi yang ke sebelah, wallahu alam, ada hikmah ataupun ada pengajaran di sebalik cerita yang kita nyatakan tadi. Yang kata Nabi Musa bertanya, Nabi Musa bertanya, tanya Nabi Khidir, kata jangan tanya apa yang aku buat nanti. Nabi Musa tanya juga, kenapa kamu buat lubang, pecahkan kapal ni, pecahkan bahtera sampan. Yang kedua, kenapa kamu bunuh? Nabi Khidir dah pesan jangan tanya. Sampai kali yang ketiga dia membina tembok, pun Nabi Musa tanya, akhirnya berhentilah. Qala lan tastati'a ma'iya sabra. Nabi Khidir kata kepada Nabi Musa, kamu tak sabar. Maka berpisah di situ. Kemudian Nabi Khidir pun ceritakan yang pertama tu kenapa. Tujuan dipecahkan, dirosakkan sampan itu kerana di sana ada seorang
pemerintah yang akan mengambil sampan-sampan yang elok. Yang kedua, kenapa dibunuh seorang kanak-kanak? Kerana kanak-kanak ini bila besar nanti dia akan menyusahkan ibu bapanya yang beriman. Yang ketiga, kenapa dibinakan semula tembok? Kerana di bawah tembok itu ada harta tinggalan untuk anak yatim yang telah kematian ibu dan bapanya. Itu kisah yang ada dalam Al-Quran. Maka kalau ada kisah-kisah yang sebegini, yang orang-orang ahli tafsir mengambil daripada cerita-cerita orang Yahudi, maka ia dinamakan sebagai berfungsi sebagai sokongan kepada apa yang disebutkan oleh keduanya, iaitu dalam Al-Quran dan hadis. Okey, contoh. Ini contoh. Ja'a habrun minal akhbar ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad inna najidu anna Allah yaj'alu samawati ala isba' wa sa'iral khalaiqi ala isba' fayaqulu ana al-malik fadhahika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajizuhu tasdiqan liqaulihi al-khabr thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maksudnya apa? Telah datang seorang pendeta Yahudi kepada Rasulullah dan berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya kami dapati dalam kitab kami bahawa Allah meletakkan 7 petala langit di atas 1 jari. Dan meletakkan 7 petala bumi di atas 1 jari. Segala pokok atas 1 jari, air dan tanah atas 1 jari, dan seluruh makhluk atas 1 jari. Lalu berkata Allah, akulah raja. Siapa yang cerita ni? Orang ahli kitab, orang Yahudi. Ada hadis tersebut ni diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari. Apa yang kata Rasulullah? Mendengar kata itu, Nabi tergelak sehingga ternampak gusinya, membenarkan kata-kata pendeta. Kemudian bagi dia membaca ayat ke-39, ayat ke-67 surah Az-Zumar, iaitu yang ke-39, yang bermaksud, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungannya yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Tuhan yang maha tinggi dia dari apa yang mereka sekutukan. Jadi kumpulan ataupun bahagian yang pertama, kalau cerita-cerita tersebut sesuai, relevan, tak salah, bahkan dia menjadi penguat kepada ayat-ayat Al-Quran, kita boleh terima. Contohnya kita sebutkan tadi kejadian alam semesta, langit, bumi, selagi mana tidak membawa kepada benda-benda yang pelik ataupun boleh menyebabkan pertama akidah kita jadi rosak, itu boleh terima. Yang kedua, cerita-cerita Israiliyat ini perlu ditolak sekiranya berita yang diketahui adalah berita bohong dan bertentangan dengan syariat Islam. Kadang-kadang cerita tu seronok kita dengar, cerita Zulaikha dengan Nabi Yusuf. Tapi berhati-hati, kalau di sana mungkin ada tokoh tambah yang sebenarnya ia bukan daripada kisah yang betul, tapi kisah itu sengaja ditokok tambah supaya seronok. Supaya seronok. Cerita Zulaikha tadi, rindu dendam dia sampai dia macam tak betul, macam dia jadi gila, jadi hodoh. Kemudian cerita Nabi Yusuf ni jalan-jalan jumpa Siti Zulaikha, bila dia pandang, maka dengan izin Allah Siti Zulaikha itu menjadi cantik semula, wallahu alam. Ada kisahnya, ada cerita tu. Maka yang ini kita tolak. Ataupun cerita-cerita yang lain, kisah berkaitan dengan Nabi Sulaiman yang kita sebutkan tadi, kisah bagaimana dia ini mempunyai 1000 orang isteri. Dia dikatakan, wallahu alam hadis itu betul atau tidak, Nabi Sulaiman ada 1000 orang isteri. Dia nak bersetubuh ataupun nak bersama dengan semua isterinya. Kerana apa? Dia nak lahirkan daripada setiap isterinya itu seorang tentera. Jadi kalau ada 1000 orang isteri, 1000 orang tentera. Tapi dia lupa membaca insya-Allah. Lupa baca insya-Allah. Maka yang lahir seorang lelaki, bukan tak dapat 1000 orang, tapi seorang lelaki, seorang bayi yang dikatakan
bayi itu pun tak bagus, tak sihat tubuh badannya. Wallahu alam, cerita ini memang ada. Semata-mata kerana dia tidak baca insya-Allah. Tuan-tuan sila cek baliklah. Sebab ni memang ada kadang-kadang disebut dalam ceramah-ceramah. Ya. Kenapa kita tolak? Ya, kerana mungkin boleh mencemar maruah kenabian. Contohnya dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Kerana ada yang menyebut bahawa baginda yang nak kepada isteri pembesar. Ya, ada cerita-cerita mengatakan Nabi Yusuf sebenarnya yang nak kahwin dengan isteri pembesar. Ini satu penghinaan. Kisah Nabi Daud yang saya sebutkan tadi, ya, Nabi Daud ni cemburu. Ya, mungkin sama ada dia merampas kuasa Talut. Dia nak jadi raja, dia rampas kuasa, dia buat jahat. Ya, ataupun yang mengkaitkan para nabi dengan dosa syirik dan zina. Ini lagi beratlah. Na'udzubillah. Ya, perkara-perkara ini kadang-kadang kita dengar melalui ceramah-ceramah. Jadi, ya, yang salah ataupun yang tak betul cerita ini kita kena tolak. Yang ketiga, perlu didiamkan. Berita yang tidak dibenarkan dan tidak juga didustakan, tak pasti. Mana cerita tu macam cerita biasalah, cerita yang seronok-seronok. Cerita yang seronok kita dengar tu jadi tertarik dengan apa yang disampaikan. Yang ini kita diam je lah. Kalau tak puas hati, kena tanya dengan ahlinya. Tanya balik, betul ke ni? Ya, jangan kita terus terima dan kita cerita pula kepada orang lain. Contoh yang saya sebutkan antaranya kisah Ashabul Kahfi. Nama Ashabul Kahfi siapa? Ada 7 orang. Siapa namanya? Seorang. Mana datang sumber? Sebagian mengatakan kisah ini adalah diambil daripada kitab-kitab orang-orang ahli kitab. Kisah burung dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ini wallahu alam, mungkin cerita yang dimaksudkan adalah kisah seekor burung yang menggunakan paruhnya untuk mengambil air dan dikata dia nak memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Wallahu alam, ni mungkin tak tahu, ya. Mungkin itu cerita yang diambil daripada kitab orang-orang Yahudi. Kecuali tuan-tuan cuba rujuk baliklah yang ni. Ya, saya ceritakan saja, saya tak kata betul ke salah. Kita kata apa tadi? Tak apalah, kita terima saja, no comment. Pokok yang dimakan oleh Nabi Adam alaihi salam masa di dalam syurga. Pokok khuldi. Macam mana rupa pokoknya? Macam mana bentuk rupa pokok tu? Begitu juga dengan gambaran-gambaran di alam, ya, apa? Di Sidratul Muntaha. Ya, ada pokok yang mengandungi apa, tuan-tuan? Dia ada dahan yang apa? Ada dahan, ada ranting, ya, yang ada nyawa manusia tu, wallahu alam. Minta rujuk baliklah, kita nak jadikan dia sebagai pengetahuan. Saya mendedahkan benda ni supaya kita cari benda ni, mudah-mudahan jadi ilmu, ya, cetusan idea, supaya kita tengok balik, ya, pokok dia mana? Dia Arash. Mana datangnya cerita-cerita macam ni, ya. Harap-harap ya kita dapatkan ia sebagai maklumat yang betul, ya, dan sebagainya. Banyak lagi lah. Yang ini kita tak komen apa. Kalau macam ni ceritanya, kita diam. Tapi kalau yang membawa kepada keaiban bagi Nabi-Nabi dan Rasul, yang ni kita tak boleh terima, ya, merosakkan, ya, dan mengaibkan Nabi dan Rasul. Yang seterusnya sebagai penutup dan Isyak, ya, pandangan ulama mengenai riwayat Israiliyat. Ada ulama yang membenarkan, kita maklum, mengatakan boleh bersyarat. Contohnya Imam Asy-Syafi'i, berdasarkan kepada hadis wa haddatsu an bani Israil wala haraj, ceritakanlah daripada Bani Israel pada perkara yang kamu tidak ketahui bahawa ia adalah dusta. Maksudnya kalau benda tu kita tak tahu, bolehlah cerita. Tapi pada perkara-perkara yang bukan membawa kepada penghinaan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Adapun perkara yang dibenarkan, maka tidak menjadi satu dosa kepada kamu untuk meriwayatkannya. Jadi manusia ni memang, ya, dari dulu sampai sekarang suka cerita yang seronok-seronok. Suka cerita yang menarik. Suka cerita yang bila dengar tu takjub. Macam budak-budak kan, cerita-cerita pasal Superman. Seronok budak-budak. Ni Spiderman kejap lagi ni, yang terbaru. Seronok budak-budak menunggu keluar cerita Spiderman, The Amazing Spiderman 2. Captain America nak keluar dah. Budak-budak memang
seronok. Dulu pun macam tu lah. Cerita-cerita yang pelik-pelik ni orang memang sentiasa suka. Baik, jadi Imam Asy-Syafi'i mengatakan boleh cerita pada perkara-perkara yang tak pasti. Yang penting perkara itu tidak membawa aib kepada Nabi dan Rasul. Kalau benda tu bersesuaian, yang ulama-ulama kata boleh diceritakan, tak apalah kita cerita, tak ada masalah. Yang kedua, Ibnu Hajar. Yang manakala pada pandangan Ibnu Hajar mengatakan tak boleh langsung. Cerita-cerita Israiliyat ni jangan disebar-sebarkan. Ya, janganlah menyempitkan dada kamu dengan apa yang kamu dengar daripada perkara yang mengkagumkan. Apa yang dimaksudkan dengan jangan bersusah payah ialah pada pihak yang menceritakan kisah Israiliyat disebabkan di dalamnya terdapat perkataan yang tidak baik. Jadi Ibnu Hajar dia tak setuju. Ya, Imam Syafi'i tadi kata pada perkara-perkara yang baik boleh. Ya, sebagian ulama langsung tak boleh. Kalau datang daripada bukan Islam, bukan daripada Quran, bukan daripada hadis, pandangan-pandangan ulama, ya, maka tak boleh diterima. Kesan-kesan, ya, sebagai penutup. Kesan-kesan penerimaan Israiliyat. Kalau berlaku secara orang kata cerita-cerita ni sebarkan. Cerita-cerita pasal benda-benda yang mungkin jadi aib kepada nabi-nabi, orang soleh, cerita-cerita yang tak berapa pasti sebab tak ada nas dalam Quran dan hadis. Ya, kesannya apa? Pertama, Israiliyat akan merosak akidah kaum muslimin. Kerana antara lain mengandungi unsur penyerupaan pada Allah Subhanahu wa taala, ya, menolak maksum para nabi dan rasul daripada dosa. Ya, kerana nabi itu terpelihara daripada dosa. Tiba-tiba ada cerita-cerita seolah-olah nabi ini melakukan dosa. Ya, kerana mengandungi tuduhan perbuatan buruk yang tidak layak bagi orang adil, apatah lagi sebagai nabi. Yang kedua, boleh merosakkan fitrah agama Islam kerana ia mengandungi gambaran seolah-olah Islam itu agama yang penuh dengan khurafat. Yang kita cerita tentang bumuh dan sebagainya, orang dah jadi keliru dah. Islam ni macam ni ke bumuh ni? Bumuh terupung kapal terbang. Jadi orang tanya, ni ke Islam? Ni ke cerita pasal Islam? Khurafat ni. Bahkan orang luar negara pun kata Malaysia ini masih percaya kepada perkara tahyul, ya, dan kebohongan yang tidak ada sumber. Yang ketiga, ia juga boleh menghilangkan kepercayaan pada ulama salaf, baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in. Ini paling bahayalah. Jadi orang hilang kepercayaan, dah ragu dah. Dia orang ni gini, betul ke? Ya, sebab cerita-cerita mereka tersebut. Dan yang terakhir, dia juga dapat memalingkan manusia dari maksud dan tujuan yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Inilah yang paling perlu kita jaga. Ya, sebab Al-Quran diturunkan bukan untuk kita seronok dengan cerita-cerita yang diceritakan kepada berkaitan dengan Nabi-Nabi dan Rasul. Tapi kita disuruh mengambil pengajaran. Setiap kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, sama ada hadis Nabi, pasal Nabi dan Rasul, ada ibrah, ada pengajaran yang perlu kita ambil. Malangnya tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita nak dengar sahaja ceritanya, kita lupa mengambil pengajaran daripada isi kandungan Al-Quran. Dan Al-Quran ni kita maklum 6,326 ayat. Semuanya mengandungi faedah yang sangat besar, yang tak boleh kita tolak walau satu ayat. Maka diambillah semua pengajaran tersebut. Cerita-cerita, ya, nanti kita dengar dalam ceramah-ceramah, tak apa, kita boleh ambil. Tapi jangan lupa matlamat asal diturunkan Al-Quran, supaya kita mengambil manfaat daripada dia, mengambil pengajarannya, dan kita meninggalkan, ya, perkara-perkara yang ditegah, ya, yang ada di dalam Al-Quran. Dan bagaimana pula dari sudut hukum, boleh tak kita bertanya Islam ini, agama Islam ni, kita tanya kepada orang bukan Islam. Kita minta pandangan orang bukan Islam untuk tanya, untuk tahu tentang Islam. Saya ambil satu hadis, ya, hukum bertanya terhadap orang bukan Islam mengenai Islam. Kita nak tahu sesuatu hukum, ya, boleh ke dalam Islam gini-gini, tapi kita rujuk kepada orang bukan Islam untuk mendapatkan pandangan mereka. Hadis Nabi apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
La tas'alu ahlal kitabi an syai' fa innahum la yahdukum wa qad dallu fa innakum imma an tusaddiqu bil batil aw tukazzibu bihaqq wa innahu law kana musakhayyan baina azharikum ma halalahu illa ay yattabi'an. Nabi larang sebenarnya kita ni bertanya kepada orang bukan Islam, ahli kitab ke siapa ke, jangan tanya pasal agama. Kadang-kadang kita ni yang nak dapatkan sesuatu hukum, mungkin kita rujuk kepada doktor-doktor, tapi doktor tu bukan Islam. Memang tak boleh. Jangan tanya ahli kitab berkenaan sesuatu pun. Sesungguhnya mereka tidak dapat memberi hidayah kepada kamu dan mereka telah sesat. Ni peringatan daripada Nabi. Justru kemungkinannya ialah kamu membenarkan yang batil atau mendustakan yang benar. Sesungguhnya jika Musa hidup di antara kamu, tidak halal baginya kecuali mengikut aku. Maka Nabi Musa pun kalau ada pada masa sekarang, Nabi Musa juga akan mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kita sebagai umat Nabi. Maka marilah sama-sama kita benar-benar berpegang pada apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi wa min syaitan. Astaghfirullahalazim, aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri al-insanu lafi khusr ila alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.